Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita-cerita di Sebalik Berita, tetapi untuk waktu ini saya mulakan dengan perkembangan terbaru ini berkaitan dengan COVID-19 dalam negara. Untuk hari ketiga berturut-turut, kes melepasi 3,000, iaitu untuk hari ini dilaporkan 3,788 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat hari ini, dan Selangor terus mencatatkan kes tertinggi dengan 1,265 kes baru. Manakala negeri-negeri lain seperti Sarawak 760 kes baru, Kelantan 460 kes, Kuala Lumpur 255 kes dan Pulau Pinang 250 kes. Negeri-negeri lain seperti Perlis pertambahan 5 kes baru, Kedah 136 kes, Pulau Pinang 250, Perak 118 kes, Putrajaya pertambahan 2 kes, Melaka pertambahan 55 kes baru, Johor 160, Terengganu 37 kes baru, Pahang 54 kes baru, Labuan pertambahan 2 kes dan Sabah 89 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 untuk hari ini 30 April 2021 yang direkodkan data yang dikongsikan oleh KKM adalah sebanyak 408,713 kes, dan kalau diikutkan secara peratusan dan angkanya, kalau bagi negeri Selangor, Sarawak dan Kelantan, ia mencatatkan 62.7% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 3,788 kes baru yang dicatatkan untuk hari ini. Baik, saya kira akan kami bawakan butiran lanjut berkaitan dengan status terkini COVID-19 khususnya dalam negara di platform asroawani.com dan buletin Awani selepas ini, dan pastinya di Awani 745. Baik, untuk waktu ini cerita-cerita di Sebalik Berita saya nak bersama dengan Ridauddin Daud, kerana kalau diikutkan dalam jadual liputan wartawan di Astro Awani, Ridauddin ditugaskan untuk membuat satu liputan. Ini berkaitan dengan majlis MOU ataupun majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera ataupun disebut sebagai BAKAT, dan ini sudah tentu disaksikan sendiri oleh Menteri Mindef ataupun Menteri Pertahanan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menteri Sumber Manusia juga difahamkan Datuk Seri M. Saravanan, dan juga Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi Buang. Dan majlis MOU itu berlangsung di Rumah Bakar ATM di Kem Kementah di Jalan Padang Tembak pada pagi tadi. Kalau boleh sedikit saya nak bacakan di iPad saya ini adalah laporan berita yang dikongsikan oleh Ridauddin. Program ataupun platform e-Bakat bakal memanfaatkan 12,000 isteri anggota ATM, yang mana program e-Bakat yang diusahakan oleh Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera ataupun BAKAT dijangka memanfaatkan 12,000 isteri kepada anggota tentera, dan fasa pertama program tersebut bermula dalam masa terdekat dalam memberi tumpuan kepada pembangunan platform latihan dalam talian, dan juga untuk fasa kedua ia membabitkan platform e-marketplace. Jadi mungkin Ridauddin boleh kongsikan, mungkin tak ramai yang begitu dekat ataupun begitu memahami tentang program e-Bakat ini, apa tujuan asal dan apa sasarannya. Mungkin boleh dikongsikan yang mungkin sebagai permulaan, apa tujuan asal penubuhan atau mewujudkan platform e-Bakat ini? Baik, terima kasih Fauzi. Jadi sebenarnya Fauzi, antara orang kata fokus utama pada penubuhan e-Bakat adalah pastinya adalah untuk memberikan ilmu dan juga pengetahuan kepada isteri-isteri anggota yang mungkin ada yang menjadi suri rumah sepenuh masa untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan e-dagang, yang sebenarnya kita tahu dalam masa beberapa tahun ini e-dagang semakin berkembang, dan kalau mengikut kepada sidang ataupun press kit yang disediakan oleh BAKAT seperti tadi, ia merupakan sebuah program yang dirangka di bawah program transformasi BAKAT hala tuju kedua pembangunan ekonomi keluarga bagi meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli bakat untuk membentuk mereka menjadi seorang usahawan yang berjaya melalui
melalui beberapa perancangan dan platform yang sistematik. Jadi itulah antara perkara yang diketengahkan dalam program ini. Seperti yang mungkin ramai yang masih lagi tidak tahu bakat ini apa. Bakat ini sebenarnya adalah satu persatuan yang melibatkan isteri-isteri anggota tentera. Saya juga merupakan anak anggota tentera, jadi saya sebenarnya dekat dengan bakat ini apabila ibu saya dulu begitu aktif dengan bakat. Bakat ini ada berbagai-bagai cara, ada yang bersukan, ada yang perniagaan, pelbagai benda yang ada di dalam bakat. Jadi sebenarnya ini adalah antara program yang boleh dikatakan baru, dan pada awalnya fasa pertama ini mereka menyasarkan 100 orang dan dikabarkan kira-kira 1,000 orang berminat untuk menyertai program ini. Jadi program ini secara keseluruhannya ia lebih memberi fokus kepada bagaimana untuk mengajar dan mengajak ibu-ibu ataupun suri rumah ini daripada mereka duduk sahaja di rumah tanpa menjana pendapatan. Apa salahnya kalau mencuba bidang dalam bisnes online dan kemudian mendapatkan sedikit wang, kalau tidak banyak mungkin sedikit, untuk membantu keluarganya pada masa hadapan. Dan sebenarnya menurut pada Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Effendi Buang sebentar tadi, beliau lebih pada menyasarkan perkara ini adalah lebih kepada kehidupan mereka selepas mereka bersara, kerana difahamkan, saya melihat dari pengalaman saya juga, kerana ibu dan ayah saya adalah anggota tentera, difahamkan sebenarnya ramai yang selepas bersara mereka tidak tahu untuk buat apa. Macam ibu bapa saya tidak mengapa mereka berniaga, namun ada yang mereka bersara pada umur yang agak awal 40-an. Pada waktu itu sebenarnya mereka masih lagi sihat, masih lagi boleh bekerja. Jadi apabila bersara, seperti apa yang dikatakan oleh Tan Sri Effendi Buang, seperti selepas kami menembual beliau sebentar tadi, apabila mereka bersara terutamanya melibatkan lain-lain pangkat, mungkin gaji mereka sebelum pencen mungkin gaji mereka 4,000 lebih. Namun selepas pencen mereka akan mendapat separuh gaji. Jadi secara automatik mereka akan berada di dalam kalangan B40. Jadi itulah perkara yang membimbangkan Tan Sri Effendi, di mana beliau mahu supaya bekas anggotanya pesara mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin dengan cara ini ia mampu membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin ia boleh membantu semestinya untuk mereka menghadapi sisa-sisa hidup yang ada selepas mereka bersara. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apa yang Tan Sri Effendi cakapkan sebentar tadi. Sasaran utama adalah mereka yang dalam 12,000 tu untuk masa sekarang ni, kan. Bila dan berapa lama akan mengambil masa ni, itu bergantung kepada kejayaan program ini daripada segi teknikalnya, dan kedua adalah dari segi sumber kewangan, ya. Itu kalau kita dapat satukan kedua-dua ni dan apa kata orang, bagi dia sikit pushing factors, we should be able to do that lah. Senanglah kalau kita nak rangkumkan, nak tahu apa yang dimaksudkan tentang platform e-bakat ini. Yang pertamanya, pendekatannya lebih kepada untuk menambah pendapatan ataupun hasil poket bagi isteri ataupun ahli keluarga bagi warga ATM, dan keduanya dia macam second career lah. Betul ya Ridwan, macam tu kan? Tetapi dalam masa yang sama tadi pun dikatakan oleh Tan Sri, bila dan berapa lama program ini dilaksanakan, itu belum dapat diketahui lagi lah. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana nak pastikan pencapaian ataupun kejayaan pelaksanaan platform e-bakat ini bila mana akan nanti akan dihasilkan ataupun dilaksanakan? Ya Fauzi, jadi saya fikir mungkin untuk fasa pertama ini mungkin mereka tidak begitu melihat kepada kejayaan ataupun apa sahaja outcome daripada program ini, namun mereka lebih kepada untuk menggerakkan program ini, kerana ini merupakan pioneer project atau projek perintis. Jadi sudah pasti 100 orang yang pertama ini adalah antara orang yang akan menggerakkan, dan dari situlah baru akan dilihat bagaimanakah penambahbaikan ataupun mungkin di mana ada kurang di sana, mungkin ada kurang di sini, dan di situlah akan ditampal lopong-lopong tersebut. Jadi saya fikir itu antara yang mungkin mereka akan beri ketumpuan untuk program pada awal ini. Dan boleh saya kongsikan, sebenarnya program ini sebenarnya akan dilaksanakan secara berfasa, di mana fasa pertama merupakan pembangunan platform latihan asas dalam talian, dan fasa kedua adalah merupakan platform e-marketplace. Program yang dirangka bagi fasa pertama meliputi beberapa kursus seperti kursus asas keusahawanaan,
keusahawanan, kursus asas pendidikan awal kanak-kanak, kursus asas masakan, kursus asas pembuatan kek dan kursus pembelajaran agama. Dan jika dilihat pada kursus-kursus yang ditulis di dalam ini, sebenarnya mereka lebih kepada berbentuk kemahiran dan sudah pasti ia akan merancakkan lagi apabila mereka berjaya memiliki kemahiran-kemahiran yang lebih bernilai untuk mereka. Tapi sudah pasti untuk fasa awal ini, saya fikir mereka tidak akan begitu melihat kepada kejayaan atau mungkin tidak akan begitu mengukur kejayaan, tapi lebih kepada memastikan untuk sistem ini ataupun program ini berjalan dengan baik dan seterusnya daripada 100 orang menganjak ke 1,000 orang dan kemudian seluruh 12,000 yang dibantu bahkan mungkin lebih ramai boleh dibantu dan mungkin mereka boleh menjadikan second career untuk semua suri rumah ataupun isteri anggota tentera, Fauzi. Ridauddin, alang-alang untuk saya bertanyakan, sebab ini cerita di sebalik berita, sudah tentu kita melihat kepada pembikinan ataupun di sebalik penghasilan liputan itu. Kalau diikutkan lokasi bagi majlis MOU ini di Kem Kementah, Jalan Padang Tembak, bagi warga media ataupun sesiapa yang menghadiri pada majlis itu sudah tentu ada protokol dan juga sudah tentu kita melihat kepada SOP norma baharu seperti memakai pelitup muka, pembasmi tangan dan macam-macam lagi lah. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan protokol dan SOP pada majlis pagi tadi. Ya, baik, Fauzi. Pertamanya, protokolnya adalah berpakaian kemas, tidak dibenarkan untuk memakai jeans. Kalau hari ini saya juga memakai baju kemeja berbunga-bunga, memang itu adalah antara, bukan kemeja berbunga, tapi antara protokolnya adalah berpakaian kemas, tidak dibenarkan memakai jeans ataupun baju tanpa collar. Dan sebenarnya apabila ingin masuk ke dalam kem Kementah itu, sebenarnya kita perlu meninggalkan IC kita dan menambil pas pelawat sebelum dibenarkan masuk. Jadi itu sebenarnya antara protokol-protokol yang biasalah bila kita masuk ke tempat yang sebegitu, memang akan ada protokol. Daripada segi SOP, memang perjarakan fizikal, kerusinya dijarak-jarakkan, pelitup muka perlu dipakai setiap masa dan juga boleh ada kehadiran Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi sudah pasti itu protokol itu sentiasa diperhatikan dan pastinya jika ada kesilapan, pastinya Menteri yang memang terkenal dengan protokol dan SOP pastinya akan menegur di situ. Jadi saya fikir SOP dan semuanya kelolakan dengan baik dan ada sedikit berbeza kerana kita masuk ke kawasan tentera, jadi ada sedikit ketat. Jadi tapi itu sudah biasa, pihak media sudah beberapa kali cover di Kementah, jadi semuanya sudah biasa. Jadi saya fikir tiada masalah untuk kami ikut SOP itu semua, Fauzi. Okey, Ridauddin, alang-alang dah bercakap tentang SOP ini dan tetamu yang hadir pada majlis MOU itu juga adalah Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita tahu dalam seminggu ini, khususnya dalam mana kita melihat kepada pemakluman yang diberikan beberapa hari lepas berkaitan dengan status PKP, PKPB dan PKPP. Satu lagi yang dinanti-nantikan adalah berkaitan dengan SOP Aidilfitri, dan kalau diikutkan dalam artikel yang dituliskan Ridauddin ini, SOP Aidilfitri diumumkan minggu depan. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan, saya tahu tadi berkesempatanlah, biasalah wartawan ni kan bila ada doorstop ataupun ada kesempatan untuk temu bual individu-individu yang ingin ditemu bual, itu adalah kesempatan yang diambil. Mungkin boleh dikongsikan sedikit dengan lebih lanjut berkaitan dengan SOP Aidilfitri ini. Ya, betul, Fauzi. Pada awalnya sebenarnya apabila kami sampai, tiada langsung perancangan untuk membenarkan PC ataupun sidang media. Tapi biasalah kita media apabila ada menteri nak perlu dekat dengan raya, kita masih lagi belum tahu SOP. Jadi sudah pasti itu antara perkara yang akan ditanya. Jadi itulah antara yang ditanya oleh kami seperti tadi. Kami sempat juga menahan beliau dan seperti biasa Datuk Seri Ismail Sabri memang sentiasa bersera dengan media, langsung tidak menolak kami, dan kami sempat bertanyakan apakah yang bilakah akan umumkan SOP Aidilfitri. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sini daripada mulut beliau apakah yang beliau katakan sebentar tadi. Petang ni jawatan kuasa teknikal akan bincang. Kemudian sidang khas MKN biasanya Monday. Jadi kita akan bentangkan. Hari ini kita bincang dulu. Lepas tu Monday kita akan bentangkan dalam jawatan kuasa sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. After that, kita akan buat keputusan. Belum tahu lagi. Kita tunggu cadangan daripada Kementerian Kesihatan. Ya? Hari ini jawatan kuasa teknikal. Hari Isnin kita percaya sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, yang ahlinya terdiri daripada menteri-menteri besar, ketua menteri, sebahagian daripada menteri dan sebagainya. Jadi kita akan putuskan, saya percaya mungkin Monday lah.
Okey, itu tadi dua jawapan ringkas yang ditanyakan oleh wartawan berkaitan dengan pertamanya SOP Aidilfitri yang belum lagi diumumkan dan belum lagi dimuktamadkan seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail akan diberi muktamadnya pada minggu hadapan, dan satu lagi kebimbangan dan juga persoalan orang ramai adalah berkaitan dengan rentas daerah. Itu juga telah pun dimaklumkan secara ringkas, dijawab secara ringkas oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, terima kasih kepada Ridauddin atas perkongsian hasil liputan yang dilakukan pada pagi tadi berkaitan dengan MOU, berkaitan dengan platform e-Bakat, dan kemudian berkesempatan juga berkongsi tentang perkembangan semasa khususnya berkaitan dengan SOP Aidilfitri dan juga rentas daerah. Baik, berehat seketika, kembali selepas ini.